jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Tuan-tuan share. Lepas tu kalau rajin, komen lah. Kalau panel tak marah. Kalau panel marah, biar bagi orang lain lah komen. Jangan jauh-jauh tu komen. InsyaAllah saya dengan ini menyerahkan pentas forum kepada Ustaz Biur Rahman untuk mengendalikan forum pada pagi ini. Sebelum tu, Ustaz, kejap ada kereta menghalang laluan keluar daripada blok D, PND 4716, PND 4716. Itu Ustaz Biur Rahman ya? Bukan? Jadi untuk seterusnya, yang jahat je aku lah. Saya serahkan kepada moderator forum untuk mengendalikan pentas forum. Falyatafaddal ma'jura. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwaltal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi nuzul Al-Quran. Hari ini kita semua berada dalam majlis ilmu. Semoga seperti mana kita berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga. Amin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam majlis ini, Allah kumpulkan kita di Telaga Kautsar dan minum daripada tangan baginda Nabi SAW, air Telaga Kautsar yang akan menghilangkan dahaganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu dijawab salam ya. Kata guru saya puasa. Kata guru saya, almarhum dan guru Ismail Kamus, kalau siapa jawab salam slow, lemah lenglai, tak larat, itu tak ada tanda nak meninggal dunia. Orang bakal banyak bakal jalan ya. Tuan-tuan dan puan, mari kita jawab salam sungguh-sungguh, kerana pada salam itu ada doa, doa kesejahteraan, doa rahmat, doa berkat. Moga-moga hidup kita berkat, hidup kita rahmat dan hidup kita sejahtera insya-Allah. Jawab salam lagi sekali boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tiba-tiba semua jawab salam kuat. Itu tanda semua takut mati. Alhamdulillah. Hari ini bila VIP yang beredar, rasa lega sikit sebab saya tak pandai nak jadi moderator formal. Tapi kalau masih ada VIP yang masih ada yang tak dapat saya sebutkan nama satu persatu, moga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan darjat tuan-tuan dan puan di dunia ini dan di akhirat insya-Allah. Tapi hari ini watak utamanya dua orang kiri dan kanan saya. Yang pertama, panel pertama kita Ustaz Fauzi Mustafa, sihat sangat. Alhamdulillah. Dan bersama kita Ustaz Haslim Bahrin, masya-Allah, biar tadi tengok Instagramnya bertambah tidak followernya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita berada Ramadan ke-17. Moga kita naik kelas, moga puasa kita berbekas, insya-Allah syurga dibalas. Tuan-tuan, kita terus pada tajuk kita berkaitan tentang nuzul Al-Quran. Para ulama berbeza pendapat, 17 Ramadan, 21 Ramadan, 24 Ramadan, 25 Ramadan tarikh nuzul Al-Quran. Tapi itu tidak menjadikan kita hari ini berbeza, kerana bersamaan semua para ulama Quran itu turun pada bulan Ramadan. Itu memang sama. Maka kita berada pada fasa yang terakhir, dekat-dekat masuk 10 malam terakhir Ramadan. Maka mari kita jadikan kita ni ahli Quran. Dan kita tahu bahawa Imam Syafi'i, imam mazhab kita, pada bulan Ramadan khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti satu hari 2 kali. Bagaimana Quran kita? Tepuk dada dan iman. Bagaimana hari ini tadarus kita? Tepuk dada dan kita punya diri sendiri. Kita yang mengetahui tahap kita. Maka hari ini mungkin barangkali ada orang yang mungkin tak sempat dan nak kejar khatam Quran. Kalau sempat, teruskan, cuba untuk kejar untuk khatam Quran. Tapi untuk pagi ini kita nak lebih kepada penghayatan, memaknakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan subhanallah, setiap agama itu dia ada Al-Quran ataupun dia ada kitab suci mereka masing-masing. Dan tapi bagi mereka lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka. Cuma untuk kita yang agama Islam, Ustaz Fauzi Mustafa, subhanallah, apa sebenarnya keistimewaan Al-Quran yang menyebabkan kita patut rasa bangga kita mempunyai kitab agung Al-Quran ini, dan supaya kita rasa bahawa Al-Quran ini dekat dengan diri kita.
Maka minta Ustaz terangkan sedikit supaya kita ni umat Islam rasa takjub dengan kitab suci kita sendiri. Sebab kadang-kadang kita rasa tak tahu Quran kita ni. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dihormati wabarakatuh. adinda saya Piu Rahman, yang dihormati kekasih saya Ustaz Aslim Bollywood, yang dihormati Abang Zack kita, seterusnya seluruh jawatan kuasa SPA, dan juga tuan-tuan dan puan, Facebook Jakim ada, Facebook Geng Surau Putra Putrajaya pun ada. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dihidupkan oleh Allah sampai 17 Ramadan. Kita Alhamdulillah pada 16 Ramadan kita dah kutip berapa banyak pahala saya tak tahu lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah kutip berapa banyak keampunan daripada Allah. Jiran saya 2 hari sebelum Ramadan meninggal. Tadi Datuk sempat tanya saya, Datuk Seri Menteri, hak meninggal tu hak kita pergi makan kat rumah dia itulah kat kedai dia. Ya Datuk Seri, Allah 2 hari sebelum Ramadan meninggal. Jadi kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab sampai 17 Ramadan masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jawab salam perempuan. Tanda syukur. Terima kasih Ustaz. Jadi kita cerita tentang keistimewaan Al-Quran. Saya ingat semua dah tahu dah view, ya? Cuma saya nak tambah sikit sebanyak yang boleh kita top up, ya? Al-Quran Karim semua orang tahu kalamullah, diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana al-muta'abbad bitilawati, baca jadi kira ibadat, mukjizat sepanjang zaman. Cuma kadang-kadang tidak ada orang perhatikan Al-Quran ni. Bukan kata orang luar, orang kita sendiri perhatikan Al-Quran sebab dia tak dengar Al-Quran. Dia tak tahu di mana istimewa Al-Quran, lalu dia meremeh-remehkan Al-Quran. Antara yang kita dengar, Quran tak relevan sekarang, Quran tak sesuai, kena kaji balik. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan tak payah kaji. Nak kaji balik apa? Tuan-tuan lihat ada seorang profesor daripada Kanada, namanya Dr. Gary Miller. Dia ni pakar matematik, tuan-tuan. Dia pakar matematik dan dia pakar teologi. Ilmu teologi ni ialah ilmu ketuhanan. Kebetulan dia ni mubalik Kristian. So dia ni alim dalam bab ilmu akidah Kristian lah, ilmu ketuhanan agama ni. Maka dia kaji selidik Quran. Sebab Quran ni bagi geng-geng dia kitab kuno. Yalah, kitab yang diturunkan ataupun kitab yang asalnya 1400 tahun yang lepas. Malah lebih lagi, lebih 1400 tahun. Turunnya di padang pasir, zaman orang naik unta. Bukan kata kereta, basikal pun tak ada masa tu kan. Tak ada. Unta, kuda, keldai, himar, kibas, kambing. Jadi masa tu dia kata, okey, dia kata kita kena buat kaji selidik. Tunjuk dan pamerkan kepada orang Islam bahawa Quran kitab kuno tak sesuai lagi zaman sekarang. Ini zaman IT, zaman digital, zaman teknologi, zaman kapal boleh terbang. Boleh terbang kau sekarang? Kapal lah, kereta. Boleh ya? So, dia pun buatlah kajian. Dia profesor, doktor. Pakar matematik tu memang orang hebat, kepala ligat. Tuan-tuan jadi pakar matematik, tuan-tuan orang yang kepala cerdik. Saya tak cerdik tuan-tuan sebab saya bila masuk matematik jadi sawah gila. Tak boleh lagi. Nombor IC anak-anak saya tak ingat tuan-tuan sebab dia nombor. Saya tak boleh, kan nombor tak boleh. Walaupun semalam baru dengar cerita buat nombor, hari ni saya lupa dah nombor. Tapi kalau pakar matematik orang bijak, cerdik, maka dia pun buka Quran. Tujuannya adalah nak cari di mana kelemahan Quran yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Dia buka sampai Z, daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi amazing, dia jumpa benda yang pelik. Dia kata bila aku buka Quran, dia kata dia ni pakar Bible lah, dia bukan Kristian, dia bab ketuhanan Kristian, dia alim. Dia kata aku buka Quran, aku jumpa cerita tentang Nabi Isa. Dia kata Isa tu bagi dia Yesus lah. Isa, nama Isa tu Al-Masihu Isa. Dia kata, dia bilang, dia matematik, dia pakar matematik, dia kira ada 25 kali diulang Al-Masihu Isa, Al-Masihu Isa bin Maryam.
25 kali. Padahal cerita hak nama Muhammad dengan Ahmad 4 kali je. Dia pakai matematik 4 kali je. Tapi Al-Masih Isa 25 kali. Amazing dia tahu. Kemudian ini cerita orang mula nampak. Dia kata, aku buka surah. Dia kata, aku jumpa surah Maryam. Sebab dia bukan baca Quran kita baca, dia baca the Holy Quran. So surah Mary. Kalau terjemah pun Isa, dia terjemah Isa the Holy Quran. So dia terjemah Mary. Mary bagi dia kenal Maryam lah. Dia kata apa? Dalam Quran ada surah Mary. Tapi dalam Quran tidak ada surah Aisyah, tidak ada surah Fatimah, tidak ada surah Khadijah. Pada 3 tokoh ini Nabi sangat sayang. Oh, dia berdebar lah baca tuan-tuan. Kemudian dia pakai matematik, dia buat kajian tentang macam-macam alam cakrawala. Dia kata, saya lagi terkejut bila buka ayat Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang kafir itu nak mengkaji bagaimana asalnya langit dengan bumi itu seketul, langit dengan bumi itu bercantum. Fafataqnahuma, lalu kami pecahkan langit dengan bumi ini. Dia kata apa? Kita ni pakar-pakar saintis ni, matematik, baru jumpa teori Big Bang 1973. Tapi lebih 1400 tahun sudah Quran dah cerita dah teori Big Bang. Ini bukan kalam Muhammad, ini bukan kalam manusia, tulisan manusia, ini kalam Tuhan pencipta alam ini. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan apa dia buat? Saya ringkaskan cerita, panjang cerita dia. Dia banyak, dia kaji semua dia kaji. Dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tukar namanya pada Dr. Abdul Ahad bin Umar. Dr. Abdul Ahad bin Umar, dia tulis pula The Amazing Quran. Sepanjang masa relevan. Malah Quran bawa hidayah pula masuk Islam. Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan, dia boleh mempengaruhi jiwa kita. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan, orang tak faham baca Quran, bila dengar Quran dia boleh menangis. Saya tengok satu YouTube tuan-tuan. Quran mempengaruhi jiwa. Siapa-siapa tak kira manusia ke jin ke binatang ke. Ada seorang hamba Allah tu, dia nak sembelih kambing. Dia buat tunjuk contoh nak sembelih kambing. Dia bukan nak sembelih pun. Dia nak sembelih kambing, dia heret seekor kambing. Kambing tu biasalah piu. Dia macam piu jugalah nakal. Nakal. Lembu. Oh, tu sat lagi lah tengok. Nakal tengok round dia lagi. Lembu tuan-tuan dia baik, lembu kan kita heret dia ikut je. Kambing tidak, dia melompat, dia tanduk kita. So dia macam itulah kambing. Bila masa kawan tu dia nak perebahkan kambing, sebab dengan tujuan nak sembelih. Saya bukan nak sembelih pun, nak tunjuk pada YouTube ni. Nak sembelih, dia pun baringkan kambing tu nak bangkit balik lawan dia. Dia cuba letakkan balik, kambing tu bangkit. Dia kata apa? Okay, you perhatikan, dia kata dalam YouTube tu. Dia baca Al-Quran. Dia baca Quran, kambing tu jadi tenang, akhirnya kambing tu baring. Dia boleh lepas tangan dia, kambing tak bangkit. Quran mempengaruhi jiwa, tuan-tuan. Sebab itu ada satu kajian menunjukkan orang tengah mengamuk ni, kita bawa dia kurang satu bilik, buka CD Quran. Tak lama minit tuan-tuan, tenang kawan tu dalam bilik kosong dia seorang, tak mengamuk. So Quran mempengaruhi jiwa kita, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kita belajar macam mana Sayyidina Umar masuk Islam. Umar tu tuan-tuan memang dia pernah nak bunuh Nabi. Umar ni garang tak garang tuan-tuan, dia nak hijrah, dia isytihar hijrah dia tawar Kaabah, habis tawar dia kata saya nak hijrah, nak ikut Muhammad ke Madinah, ke Yathrib. Jadi siapa-siapa yang nak jadikan istrinya sebagai balu, tunggu saya kat luar. Siapa nak jadikan anaknya anak yatim, tunggu saya kat luar. Dia isytihar, seorang pun tak angkat kepala, takut Umar ni. Tapi subhanallah tuan-tuan, bila dia dengar adiknya baca surah Taha, dan dia pula baca surah Taha, hari yang sama dia nak bunuh Nabi tu tuan-tuan, dia boleh tukar menjadi orang yang lembut hatinya. Akhirnya dia tanya adiknya, di mana Muhammad bersembunyi? Tunjukkan kepada aku. Bila jumpa Nabi hari itu,
Hari pagi tu nak bunuh, kemudian dia dengar ayat surah Taha, kemudian dia pergi jumpa Nabi, hari tu juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, ini nak beritahu keistimewaan Al-Quran Karim. Banyak lagi istimewa tuan-tuan. Quran ni tuan-tuan penawar segala penyakit. Subhanallah. Saya terlibat dengan Darul Syifa sejak tahun 2000 lagi tuan-tuan, dengan yang bahagia almarhum Tuan Guru Arundin. Saya banyak tengok lah, bukan banyak pengalaman kita, banyak tengok pengalaman orang lain, pengalaman Tuan Guru. Subhanallah. Ada seorang ni, minta Allah saya share tuan-tuan, sebab saya dengar cerita mulut sendiri. Ada seorang pesakit kanser stage 4 lah. Memang sampai masa dia kena pergi appointment dengan doktor pakar. Saya tak cerita kat mana, siapa dia, saya tak cerita, umum ceritanya. Jadi dia tak mau pergi hospital. Dia pergi ke rumah Tuan Guru. Dia kata, Tuan Guru, saya ni sakit kanser, dah stage 4. Ada tak peluang untuk saya sembuh? Tuan Guru kata ada. Tuan Guru buat air, Tuan Guru, air doa. Dia baca doa pada air tersebut. Dia pun minum dengan penuh yakin, confident dengan mukjizat Quran. Syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. So dia beriman dengan Quran sebagai penyembuh. Dia tanya Tuan Guru, saya dah minum air ni, ada tak lagi agak-agak kanser kat saya? Tuan Guru pula confident, syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, Quran itu menjadi syifa dan rahmat kepada orang beriman. Tuan Guru kata, tak ada. Terus tanya Tuan Guru je, tak ada. Dia pun confident balik rumah. Tak lama lepas tu doktor call Datin, ini appointment Datin dia dengan kami untuk kanser, follow up kanser. Kata Datin, dah minta maaf doktor. Apa dia? Sebut Datin lah, jadi sebut nama pula. Tak apa, batin ramai kan. Lalu dia kata apa? Minta maaf doktor, saya dah tak ada sakit kanser dah. Kita ada rekod. Kalau Datin tak mau datang, kita ambil dengan ambulan. Dia kata, tak apa, saya pergi hospital. Pergi hospital tuan-tuan, buat check up sekali lagi, doktor terkejut. Tak ada cyst tu, tak ada. Ketumbuhan kanser tu tak ada. Allahu Akbar. Tapi hanya dapat pada orang beriman saja. Syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebab berapa ramai orang tak percaya Quran. Saya pernah jumpa tuan-tuan seorang pangkat tinggi dalam satu kementerian. Dia kata, saya tak percaya surah Fatihah menyembuh. Tapi kalau Panadol saya percaya. Sebab Panadol dah masuk makmal, lab dan terbukti dia ni boleh meredakan macam-macam. Tapi Fatihah belum masuk makmal, saya tak percaya. Dia sign, dia sign. Tuan-tuan, akhir tuan balas kat di atas dunia lagi. Saya tak nak cerita siapa. Subhanallah. Nanti cerita Datuk pula kan. Tak nak cerita siapa tuan-tuan. Allahu Akbar. So cukuplah pada pagi ni beberapa keistimewaan Quran. Selebihnya saya serahkan kepada kekanda saya Ustaz Hasni Bollywood yang tengah melihat berapa ramai follower dia Instagram. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, bila cerita berkaitan tentang orang yang menafikan Al-Quran, saya ada beberapa kawan yang memilih jalan etis, dan saya doakan sebelum mereka meninggal dunia mereka kembali pada agama. Amin. Ada seorang kawan saya ni etis, dia tak percaya Tuhan. Dan bila saya conversation sembang dengan dia Ustaz Fauzi, dia kata, Ahmad, agama ni banyak benda tak masuk akal. Dia kata, banyak benda tak masuk akal. Saya balas mudah dia, bukan banyak benda tak masuk akal, belum masuk akal kau. Kenapa? Sebab benda yang sama berlaku kepada orang-orang yang menolak peristiwa Isra wa Mi'raj ketika zaman Nabi SAW. Semua kata tak masuk akal perjalanan ke Baitul Maqdis 30 hari, tak masuk akal. Tapi sekarang masuk akal dengan adanya teknologi pada manusia hari ini. Takkanlah Allah yang menciptakan manusia tak mampu menciptakan teknologi yang lebih besar. Dan ada cerita, saya bawa kawan saya ni pergi jalan musafir dengan saya. Sebab apa? Bila kita musafir, kita makin rapat, kita boleh tegur mana yang patut. Ya, betul. Saya musafir dengan dia, tak apalah saya belanja dia tiket flight apa semua. Niat moga-moga dia kembali pada agama. Tapi dia ni masih solat. Tapi dia rutin je. Dia tak nak bergaduh. Dia kata, biarlah aku jadi etis tak bergaduh. Masih pakai kopiah, masih masih kita kalau kita ajak dia terawih. Tapi tak ada jiwa dan perasaan. Nah, jadi cerita saya bawa dia flight, saya bawa pergi flight pergi Sabah. Nah, jadi cerita lagi tuan-tuan, masa tu kami pergi flight kena air turbulence. Air turbulence ni maksudnya yang bergegar, macam jadi tangan angin semua. Dan subhanallah, masa tu pula kena ada kes MH370 lebih kurang 5 tahun lepas. Dan masa kena air turbulence tu, bergegar kapal terbang lama pula tuan.
Masa tu kita fikir macam-macam dah. Sebab dengan kes MH370, MH17, saya berkata, ya Allah selamatkan kami. Tiba-tiba dia yang itu sebut, ya Allah tolong. Saya pandang dia, saya kata, kau tak ada Tuhan ke? Kau diam. Rupa-rupanya kita ni nak bertuhan, nak beragama, kadang-kadang dia bukan hanya datang dengan akal fikiran, tapi dengan rasa dan pengalaman. Sebab itu akhirnya bila mana-mana orang yang angkuh, tapi bila dia diuji dengan penyakit seperti mana Ustaz sebut tadi, dengan ujian dia akan kembali bertuhan. Maka kita hari ini kena jadi orang yang bertuhan bukan pada waktu susah, tapi pada waktu senang juga. Itu kata Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Moden. Aku tidak takut akan kalian dengan ujian ataupun dikenakan bala bencana, kerana kalian akan kembali bertuhan ketika diberi ujian. Tetapi yang aku risaukan adalah orang yang diberi nikmat tetapi gagal untuk bersyukur, kerana ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian sabar. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat. Hari ini mari kita kembali kepada Tuhan dan kita hari ini dekat dengan agama kita, insya-Allah. Jadi Ustaz Hasbi, orang follower dah Ustaz, boleh kawan saya dah Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz Fauzi Mustafa sebut berkaitan tentang Al-Quran sebagai penawar, sebagai syifa. Boleh Ustaz panjangkan lagi berkaitan dengan penawar tadi, sebab kita percaya hari ini akhir zaman bukan saja penyakit luaran COVID-19, bukan saja penyakit yang disebutkan diabetes, tapi ada juga hari ini penyakit yang dalaman. Kalau kita tahu minggu lepas ada seorang lelaki lompat daripada tingkat 3 Suria ke LCC kerana hari ini dia frust dengan kehidupan dia. Jadi macam mana Ustaz kita memandang Al-Quran, agama ini sebagai penawar? Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Fadil Ustaz Rahmat Hasan atau Pio Rahmat. Berbahagia sahabat saya Ustaz Fauzi Mustafa, barisan pengurusan pentadbiran Surau Putra Alamin Putrajaya, tuan-tuan para pegawai yang imam-imam Bilal Siap, dan barisan kepimpinan masyarakat atau komuniti di kawasan Spa ataupun yang berdekatan. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam bicara nuzul Quran, dan hari ini semua orang anggap cuti, hanya mungkin beberapa negeri saja tak cuti. Ya, mungkin Quran hanya turun di sini saja. Jadi tempat lain tak turun kan. Jadi tak apalah. Jadi saya pun tak faham sistem cuti ni. Kedah dia ambil 1 Ramadan, Selangor tak ambil. Jadi kata mana satu yang paling afdal, nuzul Quran ke atau Ramadan? Oh, bergaduh dah. So wallah tak apalah ya. Jadi alhamdulillah. Saya pun soalan ni jadi sebenarnya dalam kepala saya tu apa yang ada dekat kepala Ustaz Fauzi. Dia sebut semua benda. Alhamdulillah dia semangat boleh macam hari pagi ni. Semalam saya forum dengan dia di Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat. Dia moderator, dia tak tanya banyak. Hari ni semua Mary gila apa? Gary Miller. Mary gila pula. Gary Miller. Sebab lepas dia sebut tu saya malam tu seduk cari kan dalam sejarah dia sama ada semua. Sekarang zaman Google senang. Kemudian pula Maktabah Syamilah pun dan Google pun ada dah. Subhanallah, mana zamannya cukup mudah nak dapat ilmu lah, dan mudah bagi kami lah. Tak ada buka kitab tebal-tebal tu. Kadang-kadang confuse juga betul ke? Memang betul rupanya. Memang dia kata nak tipu buat Quran dengan hadis. Memang dah terdekat memang. Subhanallah, Allah pelihara Quran dan Allah pelihara hadis-hadis ni. Sebab tu kita nak klasifikasikan antara hadis itu betul ataupun sebaliknya. Yang tu kita kena menadah, kena tengok salah-salah dan kena belajar. Sebab yang Ustaz sebut tu apa nama tentang Gary Miller tu, memang saya tengok masyarakat. Sebab tu kalau orang buat kajian, insya-Allah kalau baca boleh menangis, kalau kaji boleh Islam. Cuma masalah kita mungkin kemandulan apa namanya pendidikan as-sunnah menyebabkan kita, contohnya orang sepatut masuk kelas, cikgu tu bagi salam, bukan anak murid yang baru bagi salam. Sunnahnya yang seorang bagi salam dan yang ramai. Minta maaf kepada orang KPM sini. Saya memang tak setuju sejak balik-balik Pakistan lagi. Kelas saya di pondok dulu, anak murid dia bangun. Siapa bangun kata dia. Saya kata, siapa bangun? Dia kata memang kami hormat cikgu tu. Hormat bukan sunnah, saya kata. Hormat sunnah saya yang bagi salam kat you all.
Sejak dia semua guru dah bergaduh, guru ustaz pun dia pun tahu ustaz dah bergaduh bab ni, bukan nak mengalah, memang nak menang semua. Aku pun nak menang, dia pun nak menang. Lain kali perubahan tu berlaku. Saya kata segi akli kita contoh. Sunnah ni kadang-kadang kita boleh read dengan akal, tapi akal tak boleh nak guna tu pakai sunnah. Kan contoh dia gitu. So dalam bab-bab ni kadang-kadang kita nak buat Islam tapi bukan ikut sunnah. Ini masalah kita. Kan contoh Nabi rumah orang kata Assalamualaikum, tak berbungah, tapi mulut kita hari laka pun tak buka pintu, dasar ini kan. Tapi dalam sunnah 3 kali bagi salam baliklah bodoh gitu. Itu bahasa kasar lah kan, bodoh tu saya tambah lah. Maka jenis video intai sebab tu seorang sahabat Nabi kena cucuk mata dengan jarum. Nak konon-konon nak kisah lah kan. Nabi kata pasal apa saya tak cucuk ya Rasulullah. Dia bagi salam saya tak jawab, faham je lah, saya dah lah rumah. Dia pergi ngendak kat tempat lubang dinding tu. Saya tengok dinding tu cerah, matahari masuk, aku tu tak cerah, gelap, rupanya ada batu orang. Saya pergi ambil jarum cucuk, padam bukan. Nabi kata padam bukan. Nampak tak perlu kisah. Pasal ada benda yang nanti kena reference kita balik kepada Allah dan Rasul. Sebab itu bila kita bincang ni, kalau dia orang kaji, kalau Gary Miller penghujungnya ialah, tak silap saya, dia tertarik dengan surah Zariyat ayat 50-53. Wa kadzalika ma atalladzina min qabli min rasulin demikian para rasul, para nabi, bila sampai waktu zaman dia orang tu, orang akan kata qalu sahirun aw majnun, ni gila punya kerja ni. Macam tadilah dalam bab kemandulan, keyakinan Isra Mi'raj, berapa ramai percaya. Hari ini kalau dia hidup menyesal tak suruh ada orang. Mereka kufur dengan Nabi SAW. Sebab kita tak nampak masa depan. Quran ni cerita masa depan tentang Ghulibatur Rum. Benda tu berlaku masa depan, bukan sebelum. Nampak tak contoh dia? Profesor di France bagi contoh tentang profesor pakar matematik, dan dia merupakan pengkaji misioneri Kristian. Yang seorang profesor nama kira ramai ingat kot, di France diberi amanah untuk kaji tentang Firaun. Kaji solusinya ialah Firaun mati lemah sebab dalilnya ada garam dalam tubuh badan dia. Bentang di Mesir, waktu itu Mesir lah punya collaboration dengan profesor. Kata profesor Mesir, la syakka, dia kata ana Firaun qad mata fil bahr. Dia kata, how you know macam kamu tahu? Lah, kami ada Quran dah beritahu. Kerana itu je musuh Islam. Sebab tu kalau kaji, Allahu Akbar. Cuma kelemahan kita mungkin tidak menyampaikan kepada masyarakat non-Muslim. Sebab tu dia Malaysia ni, dia marah kalau azan kuat. Sebab misunderstanding. Tapi kita tak memahamkan mereka tentang Islam. Zaman Nabi ada 2 kelompok. Yang tak Islam, tapi sokong Nabi. Yang tak Islam, lawan Nabi. Dan kilahuma adalah pak menakan Nabi pun, bukan orang lain. Kenapa? Sebab Abu Talib dia memahami Islam, sebab melihat kepada karakter. Betul Quran ni kalau kita kaji balik, bila Aisyah kata kana khuluquhu al-Quran, akhlak Nabi Quran. Saya masalah dalam surah Ali Imran, Nabi tidak pendendam, Nabi tidak pemarah, Nabi penyabar, Nabi suka buat benda baik. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 35, cuba tengok elok. Benar Allah bagi peluang orang buat salah, yang maka ni qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim kan. Maksud dia orang yang melampaui batas, jangan risau, tak bertaubat, aku terima. Batu ayat tadi kita sebut, ayat Ustaz Fadli baca, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Itu ayat dalam surah Al-Isra 82. Ayat lebih kurang sama juga surah Yunus 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minin. Yang tadi pun al mu'minin. Saya setuju sangatlah kata Piur Rahmat tadi ni. Orang beriman yang sukses dengan pengamalan ni. Orang Islam dia tak kata orang Islam wa rahmatul lil muslimin, tak timbul benda ni tentang Islam dan iman. Iman berbeza. Different between iman dan Islam, because Imam Nawawi kata ibarat kata Islam ni ibarat duduk di langit, Islam duduk di bumi, iman duduk di langit. Maksud luas. Sebab tu keyakinan tu bukan dengan ucapan tapi dalam hati manusia. Sebab tu kalau takrif iman atau Islam tentang apa? At-taqrir bil lisan. Memang we say we are Muslim, but al-amal bil arkan berapa ramai? Tengok dalam suratul Furqan ayat 30, Nabi mengadu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Nabi mengadu, Rasul mengadu, aku dia main-main Quran ni, dia tidak melaksanakan apa yang dalam Quran. Itu gambaran kepada kita sebenarnya. Zaman Nabi tak berlaku. Orang kata apa ni, kekomplitan, cakap orang putih sikit je Melayu, kesempurnaan Islam itu berlaku zaman Nabi dan para sahabat, zaman tabi'in masalah. Tengok contoh dalam dari sudut bagaimana tentang amanah di dalam pekerjaan, terkandung dalam Quran. Tidak boleh menganiaya wanita, ada dalam Quran, masuk dia semua perfect. Sebab tu dalam Quran bila Allah sebut dalam surah Al-Isra, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithli. Ini jaminan. Lepas tu bila kata jaminan, siapa boleh percaya? Hudan lil muttaqin, syifa wa rahmah lil mu'minin. Ni kalau tepat tu orang mari masjid ni Allah pun sebut dah, orang yang mari innama ya'muru masajidallahi man aman, bukan tak man aslama. Sebab tu berapa ramai orang kita contoh iman puasa tapi dalam masa yang sama tak tutup aurat. Sorry tu, minta maaf cakap. Kita kalau cakap buat ni dekat ceramah tu ada seorang dua tak tutup aurat, kita kata nak cakap je lah. Kesan di sebenar cakap ialah seorang tu mengaku dalam Insta dia, bila dia tengok mungkin tak boleh dia tunjukkan, dia kata ustaz ni lah dulu dia sambil kelakar berjenaka, aku waktu tu free hair, kata dia, aku belum kahwin, orang lain semua pakai tudung, aku seorang tidak. Terima kasih kat ustaz ni. Siapa? Akulah. Bukan kata baik dia, tapi mana straight to the point. Pedulikanlah hang pakai itu, hang kena, hang terasa tu, kata ujungnya kalau kalimah yang terkenal mana itu ada kalimah sampai terasa pada muka dia bergelar. Cakap saya joke. Tapi kesan ni dekat anak saya dah 3 orang. Alhamdulillah saya adalah dah jadi muslimah yang solehah. Nak bagi tahu, kalau kita tengah hukum tu qul haqqa wa la kana murrad, itu yang Nabi ajar, itu Islam suruh. Tapi bukan mereka ada depan rahmat lain macam kita cakap lain macam, tidak. Al-Quran ni Nabi pun Allah tegur. Al-Quran ni penawar ni, syifa, hudan, penunjuk ni petunjuk kat Nabi, dekat Rasul. Nabi buat silap apa? Tengok surat ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Surat Tahrim. Nabi, kenapakah kamu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan kepada kamu semata-mata ikut kehendak nafsu isterimu? Allahu Akbar. On the spot. Because Nabi tu maksum lah. Kita ni anak maksum je. Direct. Quran ni tak kira pangkat, Quran ni tak kira level. Hatta dia Nabi sekalipun Allah tegur. Kan kisah Nabi bila Nabi saya ramai. Di sini ni ramainya Ustaz Fauzilah yang tak ada langsung orang tengah ni. Tak tahu apa masalah hari ni. Saya pun kena cek balik. Kita kena cek persatuan-persatuan tertentu lah, kot terlibat dengan apa segebuk ke apa kan ni. Dia kata korang lupa pada apa. Nabi kan isteri dia ramai. Contoh ada isteri A, Nabi kat rumah isteri A, nak pergi rumah isteri B. Jadi abang, ya Rasulullah nak pergi kisah dekat akak ya. Sebelum tu abang minumlah dulu madu, bukankan tenaga abang agak. Kita bahasa kita lah, minum balik rumah B. Assalamualaikum abang, macam kita bahasa kita abang lah. Abang, siapa minum apa ni? Madu. Siapa bagi? Kak A bagi. B tak minat, tak suka lah, kata dia. Bau dia tak tahan, kata dia. Ya ke? Kata dia. Tak apa kalau macam tu, abang lepas ni abang haram je lah minum. La Allahu Akbar. Bini kadang-kadang masalah. Iya. Isteri ni dalam bahasa Quran sebut isteri, anak-anak, harta tu fitnah. Tapi wa in ta'fu, kan, kalau kamu maafkan dia orang, wa tasfahu, Allah kamu redha dengan keadaan dia orang, nak kadang betulkan dulu, nak redha pun panggil dia orang ni. Kenapa? Fa innallaha ghafurur rahim. Ni pemimpin lah. Tengok Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat 87, tak silap saya lah, kalau tak betul sila korek balik. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Apa ni sebut tu?
Zunnun ni kira apa? Ahli Nun ya. Mana Nabi Yunus lah. Tak sekali dia pergi kerana dia marah. Fazanna allan naqdira alaihi. Dan dia sangka kami tak nak uji dia lah. Sebab Nabi Yunus ni dia miss dari sudut communicate, dari sudut dakwah lah. Dia mungkin tashkil kata orang sahabat-sahabat tabi'in tashkil, orang tu tak ikut. Dia macam ada sedikit kegivepan. Dia kata sudahlah, melantak ke orang lah. Gitu istilah. Kalau kami macam tu lah kot. Nabi Yunus tak gitu, tapi dalam keadaan mughadiban. Allah rakam, Allah sebut mughadiban, marah. Dan Allah kata dia ingat kami tak nak uji dia dalam keadaan dia macam tu, naiklah kapal. Akhirnya apa? Terlebih muatan. Kan? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak. Kalimah ini menyelamatkan dia. Nabi pun kena. Siapa tak ikut akta, tak ikut Al-Quran, bukan dekat kita biasa, Nabi pun kena. Dia kena Nabi itu bukan jahat, dia hanya salah faham. Nak bagi tahu itulah level Quran. Bila dicampak ke dalam laut, ingat ikat, kita sebut ikan nun lah. Ikan nun telan dia. Bila masuk dalam perut, berapa apa? Akal matilah. Jangan duk faham cerita kartun. Ingat cerita kartun dulu, ikan pos telan hero kartun tu duduk kaki geraham. Itu bukan telan bodoh, itu kemam. Dia ada kata, oh tak apa, ikan pos kan dia tak telan teruskan, banyak sekadar engkau ni tertipu dengan kata mangkak ni. Bila masuk dalam perut, masuk dalam mulut, masuk perut lah. Ibu tak mati bang. Allah sebut fanada fi zulumat. Dalam keadaan berada dalam kegelapan dia berdoa. Apa maksud dia? Jiwa kan kita ni gelap banyak sangat. Hati kita kan jahat banyak sangat. Dosa kita terlalu banyak. Kalau Hajarul Aswad pun dikatakan asalnya putih kerana kejahatan dosa manusia duk pegang dia jadi hitam. Not impossible. Kita yang orang tak nampak jahat itu, termasuk saya bercakap ni pun. Allah bagi sakit saya 4 bulan, puas lah maksud dia, padan muka sebab saya jahat sangat. Saya berdosa dengan Allah. Yang tuan-tuan tak nampak. Abu Bakar bila dipuji, dia kata, ya Allah, aku berlindung denganmu dengan apa yang mereka katakan kebaikan tentang aku. Subhanallah. Kita orang puji, megah ketiak atas bau bulunya. Fanada fi zulumat alla ilaha illa anta. Hujungnya apa dia? Dalam keadaan bagaimana bacaan la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Zulumat sini dalam bahasa mudahnya, dalam ikan nun tu memanglah gelap, mana ada elektrik. Tapi zulumat dan perkara lain dalam kita ni dalam keadaan resah gelisah. Kan apa? Syifa lima fi sudur yang Ustaz Fadil baca tadi ni. Syifa. Tapi hanya orang beriman je lah, dengan tentuan je lah. Yang tak sembahyang kena rasuk baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makcik kok dia baca. Mayang haram. Nabi sebut dalam hadis sahih hadis Bukhari Muslim, orang berpuasa Ramadan iman dan kesabaran, iman dan pengharapan ganjaran Allah, sebab baiknya Allah bagi pengampunan. Tapi dalam hadis yang lain sebut dalam hadis Muslim dan Ahmad, rahima anfu abdin idza dakhala alaihi Ramadan fansalaka qabla an yughfara lah. Macam ta'arud ada ni. Mula-mula kata Quran siapa berpuasa bulan Ramadan, iman dan pengharapan dia dapat ampun dosa. Yang hari ni pula celakalah seorang hamba. Datang Ramadan dekat dia, Ramadan dah hilang 16 hari, tapi Allah tak ampun lagi dosa dia. Pasal apa? Dia bukan orang beriman, dia orang Islam. Sebab syarat-syarat puasa ialah Islam. Sebab tu Imam Ghazali dirangkum kepada 3 martabat, apa, awamnya, khusus semua tu kan. Kita mungkin sekadar Islam, sekadar awam saja. Tapi kalau beriman, sekurang-kurangnya al-khusus. Bukan sekadar puasa tahan lapang dahaga, tapi mata, telinga, mulut kata ke orang. Sebab tu seorang sahabat datang tanya Nabi, ya Rasulullah,
ada seorang wanita sembahyang malamnya setiap masa, siangnya rajin berpuasa, tapi sayang lidahnya lidah puaka. Salitatul lisani ala jiraniha. Sedap mak ni. Ya Rasulullah, ada seorang wanita berpuasa di siang hari, malam solat di malam hari, tapi mulutnya memang menyakitkan hati. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Patut puasa menghapuskan dosa, tapi dia tak puasa mulut. Apa Nabi jawab? La khaira fiha innaha finnari. Dia tak ada kebaikan langsung dalam puasa dia, semayang dia. Dia duduk dalam neraka. Allah na'udzubillah, puasa duduk neraka. Kau kata buat apa aku puasa? Jangan macam tu. Mulut kena jagalah. Bulan Ramadan statement bawa pergaduhan dalam masyarakat ada. Membabikan orang, mencarut kangkang orang, ada juga. Kepala bubu dia bagi dengan. Aku capek dah, aku tak tarik pada kau hina kami punya ni. Oh, bukan main. Nak marah-marah lah. Ya kau maki orang tu buat apa? Allahu Akbar. Tu saya nak beritahu sahabat-sahabat sekalian, ini peranan Quran dalam bahasa mudahnya kalau makcik Kiah daripada Kok Diang ataupun Jeniang pi Mekah kita bawa, imam tu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis tu makcik boleh menangis, makcik Kiah tu boleh teriak. Tanya dia pasal apa? Tengah kampung ada makcik menangis, tengok imam dia baca sedap tu, faham haram, bahasa Melayu pun tak lulus lagi bahasa Arab. Layak SAP je, ujian lisan. Bahasa Melayu tak ni mana tak tahu. Lok liak mana dalam kamus. Jawab macam tu dalam karangan memang fail lah. Yang putus pula yang apa nama ni, yang pemeriksa kertas PN tu orang Kelantan pula. Orang Kelantan gapo celaka sorok dia. Oh kedah gitu. Memang tak dapat 7 pun tidak. Tak ada dalam tulisan CJ, tak ada BM, hilang. Yang ada hanya lulus SAP saja, sejak belajar. Dia dengar imam baca Quran, baca Fatihah, dia boleh menangis. Pasal apa? Allah sedap. Itu Quran. Lepas tu tak mustahil memang Omar faham bahasa Arab, tapi dalam surah Taha tu dia punya ada macam syair. Nampak tu kelebihan Quran. Mana ada syair? Ada penyair Malaysia. Silakan sastra negara untuk mensyairkan ABC DEF. Oh tak gila ke pensyair ni? Dia punya syair ada start dengan apa? KJDT. Indahnya negara kita. Kata KDGT macam apa? Kan? Dalam Quran Alif Lam Mim. Apa datang? Tafsir cuma ada pokok je, takwil ni banyak sangat dia kata alif tu, itu mengarut dah. Ulama tafsir semua ulama kata apa? Allahu a'lamu bi muradihi. Allah saja nak tafsir hak baik tak apalah takwil dia. Tapi dalam ulama tafsir tak Barawi ke Ibn Katsir ke Tabari ke apa ke, Allahu a'lam. Saya belajar di Pakistan lah. Allahu a'lam. Tengok apa mana? Ana la arif. Guru saya Pakistan. Wallahi la tasil hada. Haramun alika. Kata afwan. Dia marah tu. Ana lastu mufassiran al-Quran. Ana qara'at tafsir faqat. Kalau ulama kata tak boleh lah. Surah apa pula? Kaf ha ya ain sad. Kata pelik. Yang ni menyebabkan orang tertarik. Apa selepas itu? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu je. Yang itu yang menarik sebenarnya. Tapi penariknya apa dia? Alif Lam Mim. Tapi kalau buat bahasa Melayu,
Penyair terkenal Fauzi Mustafa. KUTT. Rahmat ni macam orang gila dah tengok tu. Gila ke ustaz ni buat syair macam tu? Rahmat mesti lah. Gila tak Fauzi ni? Mungkin kena jin kot. Alif Lam Ra Nun. Orang kata boleh tak baca nun boleh rekok? Boleh. Apa lagi? Toha Yasin. Tapi hak bodoh ni Toha ada baca. Lepas tu Yes Yasin. Alilam Alam. Memang pernah interview guru kafir pada juga. Dia baca Alam. Hai, Alam apa ni dengan Alam kan adakah tidak? Alam Nashrah. Betul juga. Yang aku yang bodohnya. Kita pula bodoh dia buatnya. Tapi nak cerita itu saja telah menarik berapa ramai. Walaupun dia orang tak convert Islam, tapi dia kata apa? Ajaib Utbah. Apa lagi? Al-Walid. Abu Lahab tanya macam mana? Dia kata tu aku nampak macam lain macam. Korang ajaknya aku tanya apa yang hantar Muhammad. Hang sokong lah Quran dia bawa. Dia tak lari. Sebab tu bila kaji, insya-Allah ada manfaat banyak. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dan jika kaji, insya-Allah banyak manfaat. Jadi Al-Fadhil Ustaz sebut berkaitan tentang profesor di France yang bernama Dr. Maurice Bucaille. Pada tahun 1970 dia menemukan satu penemuan yang dianggap besar, bahawa dia dapat tahu kematian Ramses II, Firaun ketika zaman Nabi Musa AS mati kerana lemas. Masa tu kononnya dia nak publish lah penemuan dia. Dia ingat dia hebat, dia nak publish dia punya penemuannya dalam dia punya jurnal. Rupa-rupanya kawan dia sendiri, rakan sekerja dia kata, apa kata kau pergi dulu ke Mesir dan berjumpa dengan ulama Al-Azhar dan bincang penemuan kau. Kenapa? Sebab barangkali ada pencerahan daripada mereka. Bila sampai sana, terkejutlah dia. Satu kitab yang 1000 tahun dahulu lebih menemukan awal tentang kisah Nabi Musa AS dan Ramses II dan cara pengakhirannya. Subhanallah. Menyebabkan Dr. Maurice Bucaille memeluk Islam dan hari ini menjadi pejuang agama. Subhanallah. Inilah cara bagaimana orang-orang intelektual berinteraksi dengan Al-Quran, yang sepatutnya ada juga dalam diri kita. Bila kita baca Quran, akak-akak baca Quran, baca terjemahan, belajar tafsir, akan datangkan keinsafan dalam diri kita dan membuatkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang kena ada, tuan-tuan. Dan saya teringat bila Ustaz sebut tadi, itu sebenarnya satu teguran juga untuk para pendakwah. Kita ni jangan jadi satu penceramah yang penceramah chef. Siapa yang kata? Profesor Emeritus Dr. Mahmud Zuhdi. Dalam satu syarahan dia dekat UM, saya dia kata apa? Penceramah jangan jadi chef, hanya memasak ikut selera ataupun bagi ceramah ikut selera penonton. Bila Ustaz sebut pada awal ceramah tadi bahawa ada hari ini penceramah yang mungkin dia terlampau menjaga perkataan dia sebab tak nak cakap straight to the point, sebab takut melukakan mana-mana pihak, maka Profesor Emeritus Mahmud Zuhdi pesan kepada kita dalam berdakwah ni betul kena ada semuanya. Tapi jangan sampai kita hanya suka menghidangkan ceramah ikut selera penonton. Dekat ceramah muslimat kita sebut apa? Bahaya poligami, contoh. Dekat ceramah lelaki kita sebut kaitan kelebihan poligami, contoh. Dekat geng LGBT kita cerita pengampunan Allah, contoh. Tapi dekat orang kita macam tu, kita milih-milih tajuk kita. Jadi Al-Quran ini satu lautan yang cukup luas. Kata para ulama, ikut nelayan. Siapa yang mancing dapat tersotok. Ada mancing punya joran lain dapat udang. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu akan menghasilkan bagaimana diri kita. Jadi Ustaz, soalan terakhir itu Ustaz, bagaimana sebenarnya kita perlu berinteraksi sebagai orang awam dengan Al-Quran? Caranya supaya insya-Allah kita pun boleh ikut macam mana Profesor Dr. Maurice, macam mana dengan orang-orang yang cendekiawan dapat manfaat daripada Quran. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Ingat dah habis dah. Ngantuk kan. Okey, sikit lagi. Kita mengantuk. Bagi Ustaz Asli je senang. Banyak cerita dia tuan-tuan. Kita Dia tengok dia. time kita dia mengantuk. Dia tak tahu time dia pun kita mengantuk. Ni time saya call ulah ni. Okey, anda bangun ke 3 pagi dia? 3 pagi bangun tadi? Bukan yang agih makanan bukan tadi? Ya, oh, Masya Allah. Tengok pukul 3 pagi bangun. Lepas tu pukul 7 tidur betul ni. Tapi tak apalah, dia orang baguslah Ustaz. Steady je. Tak ada cari tiang pun. Okey je. Hanya mendekat tangan-tangan gitu je mendekat. Tak jatuh. Alhamdulillah. Hebat. Iman kuat. Subhanallah.
Bila cerita tentang macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran, kita kena berinteraksi dengan Quran sebab Quran itu kalam Allah. Tapi bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan Quran? Kita ikut step by step. Pertamanya tuan-tuan, bagi mereka yang tak reti baca Quran, kena belajar membaca Quran dengan betul. Sebab ada orang dia belajar Quran, satu dia belajar Quran tak berguru. Quran kena berguru sebab makhraj guru tu tuan-tuan kena tengok bibir guru, mulut guru. Dia bukan macam kita menyanyi tuan-tuan. Kalau menyanyi tuan-tuan, katalah Emerson, dia ada lagu Isabella, kita dengar kat CD, dengar kat radio, kita boleh ikut betul-betul sebiji macam Emerson. Tapi Quran tuan-tuan, kalau betul pun boleh ikut, mungkin tak sama. Sebab kena berguru, tengok mulut bibir guru kita. Dia akan sebut makhraj ni kat sini, dot kat sini, sin kat sini, kha kat sini, a kat sini, a kat sini. Jadi itu menyebabkan bacaan kita betul. So carilah guru. Bayar mahal lah sikit. Ustaz Azli memang mahal bayaran tuan-tuan. Sebab dia boleh ada slang Urdu lagi Quran dia. Ada irama lagi. Tuan-tuan, so yang pertama stepnya, bagi mereka yang tak reti baca Quran, pergi belajar baca Quran dengan betul baca Quran. Cari guru yang betul lah, guru yang betul. Sebab apa? Sebab kalau kita baca Quran dengan tak betul, sampai bila-bila tak betul, anak kita pun tak betul, cucu kita pun tak betul. Sampailah 7 keturunan tak betul sebab kita yang tak betul. Saya pernah dengar, ya Allah, dah tua dah pergi ramai orang ni, tapi baca Yasin, orang Yasin biasa baca malam Jumaat tu pun tak betul juga. Ya kata surah Ali Imran, surah Baqarah, surah Yasin pun tak betul juga. Sedih saya dengar tuan-tuan. Sebab itu baca dengan betul ya. Dah tak apa, walaupun kita dah berumur, menghadap guru yang muda, tak apa, asalkan dia betul, kita tak betul belajar. Sebab Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Guru dengan anak murid dalam bab Quran sama level. Nabi sebut, yang belajar pun sebaik-baik manusia, yang mengajar pun sebaik-baik manusia. Satu. Yang kedua, dah belajar dengan betul, apa nak buat dengan tajwid betul, apa nak buat? Terus bacalah. Jangan dah habis khatam, sadaqallahu azim, letak atas almari, diam kat situ. Baca. Terus baca sampai kita mati. Ada, saya tengok dalam YouTube kan, Ustaz Piur Rahmat, dia baca Quran, tengah baca Quran, mati dia. Dia tua dah. Memang amalan dia baca Quran sebelum subuh. Dia bila tak silap saya, dia nak pergi, memang masa nak masuk waktu subuh, waktu dia baca Quran, dia punya rutin dia, mati kita baca Quran. Subhanallah. Bomo dah orang tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Seronok tengok dia mati ketika sedang berbual dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, man arada an yunajiya rabbah falyaqra al-Quran. Siapa nak berbual dengan Tuhannya, bacalah Quran. Kita berbual dengan Allah tu, kan kalamullah. So mati ketika sedang berbual dengan Allah, mati yang sangat mulia. Disebut oleh Imam Ghazali satu hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku ialah baca Quran. Sebab semua orang boleh buat. Tuan-tuan, membaca Quran. Dua, saya nak ringkas sebab saya nak bagi Ustaz Asli banyak. Sebab kita datang dari jauh tuan-tuan, dari Pakistan dia. Ustaz Asli ni. Yang ketiga, apa nak buat selepas kita dah boleh baca, dah baca tuan-tuan? Faham. Cuba faham. Sebab semua Quran view, kita dah ada terjemahan kan? Sebelah tu terjemahan terbawah ada terjemahan. Boleh baca satu ayat, tengok terjemahan. Barulah kita rasa seronok baca Quran. Hari ni hari apa ni? Khamis. Sebab saya ingat hari cuti, ingat hari Sabtu. Hari Sabtu bukan kempen tuan-tuan. Hari Sabtu TV3 pukul 2 dah. Ada apa cerita apa? Power Ranger. Walau budak-budak juga. Lepas tu tak kahwin-kahwin, budak-budak rupanya. Power Rangers. Allah. Tak upgrade langsung. Okey. Ustaz Asim dah jawab. Hari Sabtu pukul 2. Kenapa Ustaz? Pukul 2 dah. Kita baca Quran kan tu lah. Tak apalah. Baca Quran pula. Nak beritahu ada panggung Sabtu. Semua orang tak tengok tapi semua orang tahu. Cerita Bollywood. Sejak dulu lagi. Dia 2 jam sekurang pencerita Bollywood. Dia tak main 1 jam. 2 jam tuan-tuan. Kalau 1 jam dia bakar panggung.
2 jam, tuan-tuan, orang kita boleh duduk depan TV 2 jam menghadap Bollywood tu. Kalau hero tu dia timpa musibah, dia menangis kat luar ni. Tuan-tuan, bila hero kahwin dengan heroin, dia seronok, senyum muka dia. Kenapa? Kenapa 2 jam boleh duduk depan TV? Cerita Hindustan, bukan cerita Melayu. Sebab ada subtitle bawah tu. Sampai hero menyanyi pun ada subtitle keluar. Sebab itu tuan-tuan dengar Ustaz Asli katalah menyanyi Hindustan, tuan-tuan dah seronok dah, walaupun tak faham. Kalau faham lagi seronok. Quran sama juga tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, kita faham seronok. Nak baca lagi, nak sambung lagi. Contoh tuan-tuan baca surah Yusuf katakanlah. Surah Yusuf tuan-tuan, kita takkan berhenti tengah-tengah. Sebab bila kita baca surah Yusuf, kita faham, kita nak habis cerita Yusuf tu sampai dia berjaya jumpa balik bapa dia, adik-adik dia. Setelah dia menjadi seorang pembesar kerajaan Mesir. Sebab kita faham. Kalau tak faham, kita berhenti tengah-tengah. Padahal tempat kita berhenti tu tak patut kita berhenti pun, tapi tak faham. Jadi tuan-tuan, bila kita faham seronok tuan-tuan. Dan bila kita faham, dia akan ubah pengaruh hidup kita, dia akan ubah cara hidup kita. Contohlah, saya sebut, kita ada orang lelaki biasa pukul bini katakanlah. Dia peninju, katalah suka dia tinju bini dia, dia tendang bini dia. Dia pun jumpa ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dia pun baca terjemahan, dan pergaulilah mereka, yakni isteri-isteri kamu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nabi tak pernah pukul, Nabi tak pernah jentik isteri dia. Tengok balik. Tuan-tuan, tak pernah cakap kasar ke isterinya. Dia panggil ya Humairah, wahai pipi merah jambu. Subhanallah. Kita buka Quran, layak isteri dengan makruf, dengan baik, tuan-tuan, dia akan boleh ubah hidup kita, akan ubah hidup kita. Apalagi tuan-tuan, tuan-tuan bukalah Quran. Tuan-tuan kalau buka Quran, tengok terjemahan, insya-Allah jadi baik. Tapi yang tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak memerhati isi kandungan Quran? Sebab itu surah ini ialah surah Al-Isra 82 tak silap saya, An-Nisa 82, cerita afala yatadabbaruna al-Quran. Itulah diambil intipatinya oleh Dr. Gary Miller. Apakah mereka tidak memerhatikan isi kandungan Quran? Baca dapat pahala, tapi isinya kalau kita tak faham, dia tak akan ubah diri kita, tuan-tuan. Wa bil walidaini ihsana, anak derhaka bila baca Allah, Tuhan kata apa? Dengan mak ayah kena buat baik. Tuan-tuan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Ada orang buang anak, ada orang bunuh anak, ada orang masuk anak tong sampah. Akhirnya hantar JKM, Ustaz Asrin tahulah. Subhanallah, bila budak tu membesar, dia tahu sejarah hidupnya, dia dibuang oleh mak ayah dia di pulau dan sebagainya, ayah dia ada rogo dia apa semua, dia benci keluarga dia, dia benci bapa dia benci mak dia dendam dengan mereka. Sebab apa? Sebab silap kita tak faham Quran. Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang meniaga, menipu meniaga. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang ambil rasuah, bila baca ayat ni, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara yang salah. Dia akan berhenti rasuah sebab dia faham. Dan bila dah faham, step yang keempat, apa dia? Amal. Kena buat, ambil tindakan. Dan yang kelima ialah tolong sebarkan kebenaran Al-Quran. InsyaAllah itulah masa singkat interaksi dengan Quran. Selebihnya bagilah kepada orang jauh. Wallahu a'lam. InsyaAllah itulah cara step by step untuk kita interaksi dengan Quran. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh azam lah, sebelum kita meninggal dunia, kita dapat baca terjemahan Quran bagi habis. Paling kurang. Ataupun lagi bagus, sebelum kita meninggal dunia, kita cuba belajar tafsir Al-Quran. Menjemput mana-mana ustaz, ada kuliah ustaz di sini ke. Saya percaya mesti ada kuliah tafsir ustaz di masjid saya. Datang dan kita belajar isi kandungan Al-Quran. Jadi Ustaz Asli ni tuan-tuan perempuan jadual padat. Sekejap lagi pukul 9 ceramah, pukul 1 ceramah, pukul 3 ceramah, pukul 5 buka puasa padat. Bawa ceramah panjang. Jadi Ustaz, kesimpulan untuk program kita Ustaz, sebab pukul 9 Ustaz di Masjid Muaz bin Jabal, tengok waste tadi 45 minit, eloklah kita tutup. Jadi apa yang boleh kita buat balik ulang Ustaz? Terima kasih Pak Rahman. Jadi biasalah kami berforum dengan remaja nakal ni. Jadi
Dia tak kahwin lagi. Saya padan tengok apa Power Rangers. Power Rangers. Tahu lah dalam rumah Allah dah buat pengakuan sebenar. Itu baru satu pengakuan yang lain kita nak cari tu. Kenapa lambat sangat? Kau ni kok tuan Osi kita Tuan Haji Fatih kok ada inspektor mana ke kok yang bujang-bujang silakan. Ya. Jadi tuan tengok masya-Allah, terima kasih Tuan OCBD Putrajaya kerana daripada awal saya rasa sampai sekarang insya-Allah moga dapat keberkatan dalam kehidupan Tuan insya-Allah. Amin. Ayat saya baca tadi dalam suratul Furqan tadi, ayat apa nama tu? Nabi mengadu kepada Allah tentang inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksud dia, wahai Tuhan aku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Inilah masalah sosial, inilah masalah COVID mungkin tak selesai-selesai. Kan COVID ni macam Allah bagi satu balak yang tak cukup pada rakyat Malaysia, sebab dalam tak nampak different dari sudut amal ibadat ataupun maksiat masih macam biasa. Yang ialah yang tak baca Quran tu standard lah, yang tak solat tu masih ramai lagi, dan yang macam-macam lah yang bergaduh fitnah bergaduh standard. Jadi seolah-olah COVID ni macam tak cukup. Adakah kita nak yang lebih teruk daripada COVID? Sebab tu saya kata tadi, amalan paling mulia jangan lepaskan peluang every time ataupun saat-saat yang macam ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu power punya ayat. Power punya ayat. Nabi yang sepatut mati dalam perut ikan nun pun boleh terkeluar balik. Ini mukjizat Al-Quran. Itu antara dia. Jadi jangan jadi Quran ni hanya untuk musabaqah, untuk macam tadilah, tak percaya. Memang ni pernah dengar saya cerita gini, ketua kampung di zaman warak zaman Nabi dulu ni, dalam hadis Bukhari sebut, kita cerita orang ni kan, kenapa tu ular? Jadi gerombolan sahabat Nabi yang musafir ke berniaga whatever lah, tak cerita dalam tu. Jadi dia orang ni keputusan makanan, kemudian tengok tu kampung, pergilah minta, ada tak makanan, kami ni musafir nak balik Madinah, kalau ada makanan tu bagilah apa benda kambing apa kan, nampak kambing banyak, kita minta maaf, kita bagi, kata kambing ni pun tak cukup. Ni yang tadi al-ma'un wa yamna'un al-ma'un tadi ni, minta tu sikit pun tak bagi. Akibatnya mungkin ini asbab. Ketua kampung dia tu dia kena patuk ular. Ni hadis Sahih Bukhari sebut. Lalu puasa mai panggilan tabib whatever semualah, berubat tak lega-lega, duduk pengsan gitulah. Akhirnya berterbayangkan tentang orang musafir itu adalah abid ataupun kita panggil geng-geng syekh wali lah, konon-konon kalau bahasa kita geng-geng karamat lah, kerana dia orang adalah dapat maklumat mereka adalah sahabat kepada Muhammad di Madinah. Lalu dia orang pergi jumpa, apa dia kata, kami tak tolong untuk berubat, nak berubat, ketua kami ada masalah. Tapi sahabat seorang kata, celah bagus juga ni, chances for me to ask something from them. Okey, kalau macam itu boleh tak? Kalau boleh, kos rawatan itu dibayar dengan kambing. Baiklah kalau macam itu. Kata okey, pergi berubat, baca apa? Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin waladdallin. Lebih kuranglah kaifiat wallahu alam, tak cerita dalam tu, sembuh penyakit orang tua tu. Lepas tu masyuk kan, mana kambing kan, kambing dapat dah makan seronok barbecue hari tu, baru teringat tentang dosa ketidak ni, kita duk gadai Fatihah dengan ni, kita dah jadi penunggang agama selama bulan ni, mengadukan Nabi. Fatabassama, Nabi senyum. Tak apa, memang Fatihah adalah ayat ruqyah, jelas sebut. Dan kamu bukan cas apa Fatihah tu, kamu cas kos rawatan. So nak bagi tahu dengan ayat Fatihah je, subhanallah. But al-mu'minun lah. Kawan saya sakit perut, pengalaman sakit perut kat kampung saya di Sipam Bukit Tembaga, kawan orang Kedah tu, yang geng-geng Ustaz Zaid. Sakit perut murah ni, aduh sakit. Kita tak tahu apa, kami berdua mak ayah pergi motong getah. Tapi klinik tu pada klinik kampung Hulu ni, bukannya sebelah macam tuan-tuan lari 6 langkah sampai. No, klinik Sahatam kok senang, dekat 5 km nak lari pergi.
Ada minyak lah, minyak geliga ke minyak apa nama ni, gamat ke. Saya pun duk nampak gini. Ada ustaz cerita dalam surah macam ni lah. Apa gunalah paru Fatihah ni kan? Saya baca. Saya pusing ni. Ikut macam tawaf. Pusing perut dia, pusing. Baca 7 kali. Lepas tu dengan tiba-tiba, ni pengalaman saya ni lah, rumah saya cakap. Sembuh. Okey Halil, okey dah lah kata dia. Betul kau ni. Tadi kau guling-guling aku pun takut. Alhamdulillah okey dah. Alhamdulillah okey. Kenapa? Fatihah dia ayat ruqyah. Lepas tu kalau you percaya, you buat. Tapi jangan pula kalau orang tu sakit, dah jatuh pengsan tengah jalan gini dah kan. Al-Fatihah. Korang hajar, kau tu tak mati lagi. Ini Melayu. Al-Fatihah aja mampus. Itu je. Nampak tak? So penghujung bicara memang pukul 9 di Masjid Muaz bin Jabal. Lepas tu 11.30 ada online 1 jam setengah ni Uniza. Lepas tu ada rakaman jingle dengan apa ni di Sungai Buloh. Lepas tu ada tak jalan. Masyuh. Tawadi. Bahaya dia ni, pecah rasa. Macam ada budak macam ni panggil dia. Habis cerita kan. Kena ada orang kantek je nak aku. So, Quran ginilah. Ulama telah membicara ataupun solution. Quran ni kalau tak dibaca, bermakna dia tinggalkan Quran. Quran kalau baca tapi tak faham, juga meninggalkan Quran. Quran kalau baca, faham, tak diamalkan, juga meninggalkan Quran. So, Ustaz boleh kata tadi kan, Allah kita. So, umur ni kita baca. Apa nama? Abdullah As-Samarkandi kan. Dia baca Quran, umur dia hampir 60 tahun. Masuk dalil. So, ulama hebat. Dulu dia jahil, dia teruk, tapi bila dia isah, dia bertaubat. Dan kataan, something wrong lah kalau aku tak boleh baca Quran. Sebab saya yakin kalam paling mudah lah kalam Allah. Dia baca. Dia berjaya, subhanallah. Lepas tu hendak 1000 daya, tak hendak, macam-macam reason dia boleh buat. So insyaAllah, jangan sampai peringkat tak baca bermakna tolak Quran. Baca Quran insyaAllah. Baca kata-kata idza zul tak apa. Saya pernah semayang belakang imam, bukan idza zul, ijajul. Itu lagi ni geng-geng ramah alam punya grup. Kan? Saya angkat ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya kata ini lagu Sunda ni. Ni bukan lagu Arabiah. Baik aku buat style Pakistan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Itu cara Kashmir, cara Pakistan. Dia buat gitu. Lepas waladhalin, saya dah tahan malam boleh tak apa. Masuk ijajul, terus ya Allah, telah batal lah solat aku ini solat maghrib. Saya assalamualaikum, tapi dia kata saya undur pelan-pelan, ambil kunci motor, saya tolak motor, tak berani saya nak start, takut orang kata curi motor. Tapi sambil duk ijajul jilatil artu jilalah, aku tak baca. Tapi dia baca juga tuan CPD. Ijajul pun ijajul, dia marah. Ijajul, asalkan solatnya waste. Nah, punah kau fatwa dia keluar. Asal maksud dia baca Al-Quran. Bulan ni bulan Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz sampai ke Sama dunia, sampai Baitul Izzah, sampai langit dunia. Maksud inilah malam dia panggil malam Al-Qadar, insya-Allah. Walaupun kita Al-Qadar ni banyaklah poin-poin Nabi sebut, malam terakhir dan sebagainya. Cuma pendekatan turunnya itu kena yakin adalah bermula di bulan Ramadan. So why not kita tak baca Quran? Baca sekadar yang kita mampu, insya-Allah. Wallahu alam. Minta banyak-banyak. Jumpa lagi. Doakan kami semua selamat dalam perjalanan, selamat dalam sihat sejahtera, insya-Allah. Termasuk Ustaz Zakaria pun, masya-Allah, antara yang aktif. Ya, saya bangga lah menteri sebut dia nama ada 4-5 kali. Nama kami sekali je. Kan? Mantang kroni, kan? Betul saya dengar tu. Oh, no ngetekatku kan. Dr. Zul memang itu kita dia mengatakan tu. So insya-Allah jumpa lagi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kami semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan telah banyak manfaat yang kita ambil. Kalau tuan-tuan dapat semua, jangan tinggal semua. Dan saya dalam kesempatan ini nak ingatkan kita semua, kita dah masuk dalam 10 malam terakhir dan masuk 17 Ramadan ni. Mari kita hari ini istiqamah, yang bahawa kita lakukan setiap amal pada waktu maghrib tu, amal solat terusan. Kalau boleh mula malam ni, jangan lupa untuk tak tinggal tarawih. Buat tarawih setiap malam. Sebab kita orang Melayu ada satu salah faham. Kita faham Lailatul Qadar ini a magical moment.
Sebenarnya bukan. Lailatul Qadar ni a magical night. Beza dia Ustaz. Magical moment ni kita ingat Lailatul Qadar ni pukul 1 sampai pukul 2 sejam dia, ataupun 5 minit je. Tak, dia sepanjang malam. Maka kalau setiap malam, mula malam ni kita buat Lailatul Qadar, ibadah untuk kejar Lailatul Qadar, sampai hujung Ramadan mesti kena salah satu, insya-Allah. Maka saudara kita jangan tinggal tarawih mulai malam ini, jangan tinggal witir, dan jangan lupa untuk kita sedekah walaupun sedikit setiap malam, bermula malam ni, insya-Allah. Supaya apa? Kalau kena insya-Allah kita Lailatul Qadar. Simple but perfect, insya-Allah. Ni tuan-tuan mobile, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau tak jumpa di dunia, kita jumpa di syurga. Amin, insya-Allah. Kalau kita tak jumpa di sini, kita jumpa di belakang panci Nabi SAW, insya-Allah. Tuan-tuan, saya mohon maaf atas kesalahan dalam bicara. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Zakaria kerana mengadakan program pada hari ini. Puan OCPD just nak bagi tahu Tuan OCPD, saya PU tapi tak ada cash polis Tuan OCPD. Alhamdulillah. Insya-Allah kita tutup dengan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih insana fi